المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه النظام الشعبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ibu-ibu, bapa yang dikasihi sekalian, tamu kita syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadat kepada Allah SWT, nikmat menuntut ilmu, dan jadi syukur pada Allah SWT juga. Hari ini Allah SWT beri peluang pada kita, peluang kehidupan untuk kita meneruskan kehidupan kita, untuk usahakan supaya kehidupan kita ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita fiqh pada malam ni, seperti tadi di WhatsApp tentang fiqh. Hari ni kita baca fiqh. Bulan depan kita baca tauhid. Gila-gila. Kata begitu. Insya-Allah kita baca fiqh, kita idaman penuntut. Kita masuk pada bab haid. Bab haid. Muka surat. Sebab saya jauhi, susah sikit juga lah. Saya punya muka surat. 9 boleh. Jauhi 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihim fi daraini amin. Dari haid, nifas dan istihadah. Sebenarnya saya nak baca kitab ni, tapi saya rasa macam tak cukup masa lah. Sebab kalau dah baca dia payah nak berhenti. Kan? Kitab yang Maulana Mansur punya. Jadi saya rasa ada pertanyaan je lah tanya. Sebab kalau saya baca kitab ni memang tak reti nak berhenti dia. Jadi kita terus idaman penuntut dia ambil ringkas. Jadi siapa yang tak berapa faham, tanya. Saya boleh jawabkan. Cuba jawab. Baik. Haid, nifas dan istihadah. Ini 3 darah yang berlaku pada diri wanita sahaja. Kalau berlaku mungkin khunsa, wallahu alam. Sebab tak banyak golongan khunsa ni, kita tak berapa tahu. Kemungkinan boleh datang juga. Sebab dia memiliki 2 kemaluan. Dia boleh datang haid juga. Bukannya manusia juga ada haid, binatang juga ada haid. Contohnya cicak ada haid. Kan selalu buat sepah taik dia kan. Itu ada haid dia. Arnab ada haid. Kan?
Dan ada beberapa binatang lagi lah yang datang haid. Maknanya bukannya manusia je ada haid, binatang juga ada haid. Baik, haid itu darah yang keluar melalui faraj. Yang kena faham, dia keluar daripada faraj, bukan pada tempat lain. Keluar daripada faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat. Kalau kurang daripada 9 tahun, tak dipanggil darah haid. Kalau keluar darah tu tak dipanggil darah haid. Dia mesti sampai pada had 9 tahun baru boleh declare, boleh diiktirafkan dia sebagai darah haid. Itu kena faham. Hijri. Tahun Hijri. 9 tahun Hijri. Mana kalau ikut tahun kalau tahun Masihi ni setiap tahun tolak seboleh hari. Tapi lah dia tahun Hijri. Jadi mestilah yang keluar haid itu yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaan sihat dan bukan dengan sebab beranak, warnanya merah tua ataupun merah hitam. Dalam kitab dia kata merah hitam, aswad, color gelap, merah tua. Ketika ia keluar berasa panas mengetip. Ini tengok otak kaki bawah. Seperti mana yang dalam otak kaki bawah, punca hukum haid datangnya daripada ayat Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzal fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatrahun. Suratul Baqarah ayat 222. Artinya, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad dari hal haid, engkau jawab haid itu kotor, maka hendaklah kamu berhenti dari mendekati perempuan, yakni jangan bersetubuh dengannya sehingga mereka telah suci. Daripada ayat inilah puncanya khilaf nak dekat perempuan ni kat mana yang kata tak boleh dekat tu. Itu yang setengah ulama mengatakan di antara pusat dan lutut. Kalau orang Yahudi dahulu dia kata dia orang meninggalkan perempuan ni dalam haid, dia orang terus tak pandang terus. Kan? Jadi bagi kita orang Islam boleh lagi kita nak tidur bersama boleh, tetapi jangan kita buat hubungan di antara pusat dan lutut. Dan ada satu lagi makna hadis tu yang mana dia kata apa, buatlah apa yang kamu nak, isna'u ma'syita illa nikah, kan, iaitu buatlah apa yang kamu nak melainkan berjunub. Maknanya melainkan bersetubuh. Melainkan bersetubuh saja, maknanya tak kisah. Ada juga kata tak kisah daripada pusat dan lutut, janji jangan dia bersetubuh. Itu satu pandangan lah. Tapi nak berhati-hati lagi, jumhur ulama mengatakan di antara pusat hingga ke lutut. Sebab jangan dekat. Jangan dekat. Jadi benda pusat dan lutut tu antara anggota yang mendekatkan kita kepada faraj. Jadi sebab tu jauhkan. Sebab tu dalam ayat yang lain juga tentang zina, kan, Allah kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dekat pun jangan lagi buat. Nak bagi tahu tu, maknanya Allah suruh jauhkan apa perkara yang berkaitan dengan zina, jauhkan. Begitu juga dengan perempuan yang haid. Jadi untuk mengelakkan daripada bersetubuh tadi, elakkan daripada bergaul di antara pusat dan lutut. Dan ada juga setengah pendapat kata tak kisah, melainkan jangan bersetubuh. Ikutlah iman masing-masing macam mana. Kejap lagi kita akan tengok perkara-perkara yang haram ketika berjunub. Nanti kita tengok. Jadi beza berjunub dan orang yang kedatangan haid.
Itu darah, itu haid. Hmm. Kemudian nifas. Nifas itu darah yang keluar lepas beranak kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, iaitu lepas daripada 15 hari, maka darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Kalau berlaku beranak ni mesti wiladah ni, maknanya anaknya dah keluar habis. Mana darah masa beranak tu kan ada darah kan. Beranak tu sambil beranak tu kan keluar darah. Sambil beranak keluar darah tu, darah yang keluar tu bukan darah nifas. Darah nifas ni apabila telah selesai daripada beranak, semua anak dah selesai keluar, kemudian keluar selepas itu baru dinamakan darah nifas. Ataupun dia keluar darah sebelum tu. Kita tengok pula lagi. Dia kata apa? Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak, dia keluar darah, atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasad, iaitu darah kotor atau darah rosak. Dia panggil fasad tu darah rosak. Darah kotor lah. Semua darah kotor sebenarnya. Jadi darah fasad saja. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Kalau dia ada haid sebelum beranak datang haid. Sebab dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa orang mengandung ada juga haid. Tapi jangan berlakulah ada haid juga. Jadi kalau sebelum beranak keluar darah, dan dia perempuan tu pun dia tahu dah masa dia, kebiasaan perempuan ni dia dah mahir tentang darah dia sendiri. Melainkan perempuan yang khayar, yakni orang perempuan yang terlepas pandang. Dia tak ambil pot tentang darah, tu yang susah sikit. Tapi kalau dia dah tahu jadual dia, biasanya perempuan kebanyakan mereka dah tahu tentang jadual dan dia kenal darah tu saat bila dia boleh. Kalau silap pun 1-2 hari je lebih kurang kan. Jadi kalau dia tahu darah tu, kebiasaan di darah memang darah ni keluar haid, maka darah yang keluar sebelum beranak tu time memang dia keluar haid, maka darah itu dikira sebagai haid. Kebiasaan haid colornya gelap Biasanya haid colornya gelap. Tapi mesti dia tahu bahawa memang masa yang keluar tu masa kedatangan haid dia itu. Dia mesti kita tahu. Sebab dia tak boleh apa, ambil acuh tak acuh tentang diri dia. Dia kena tahu, dia sebenarnya kena catat. Setiap wanita ni dia kena ada buku catatan. Tapi wan-wan ni tak tahulah, dah tak ada lagi, tak payah pakai lagi lah. Kan? Tak payah buat buku catatan. Ini anak-anak muda kan, masih muda lagi lah. Orang kata tu masih fresh lagi. Jadi dia kena buat buku catatan. Tapi sekarang mudah, dalam ni pun ada app kan. Tekan dia app, buat kan, bila start dia haid, tekan. Selesai. Itu sebagai nota dia lah. Sebab penting, sebab apa nak catat? Dia berkaitan dengan ibadah. Tu yang kena catat tu. Kalau tak catat tak boleh. Kalau tak catat nanti dia tak tahu bila dia punya suci dia, nak tahu darah ni dah haid ke bukan haid ke. Kalau berlaku misal kata ada permasalahan darah keluar daripada faras dia kan, yang pelik-pelik berlaku pada diri dia, jadi dia kena tahulah. Contohnya haid ni kadang-kadang haid dia keluar, syarat haid mestilah sehari semalam 24 jam. Syarat haid 24 jam. Kalau 24 jam dia keluar, itu haid lah. Tengok yang masalah ni haid putus-putus ni. Haid putus-putus ni yang masalah ni. Ataupun haid hari ni keluar. Hari ni keluar, esok tak keluar. 2 hari depan kan baru keluar pula. Macam mana hukum tu? Kalau dia keluar hari ni darah haid, dia keluar hari ni keluar haid 24 jam, tengok memang keluar, dia pun kenal color tandanya
hitam haid. Okey, maka pada ketika dia diharamkan sembahyang. Kemudian tengok-tengok besok besok cukup 24 jam tengok berhenti pula. Tak keluar haid pula. Kan? Habis apa yang perlu buat? Dia kena mandi. Dia kena mandi. Mandi angkat hadas haid tu. Kena mandi dan kena sembahyang. Tengok-tengok 2 hari pula. 2 hari kemudian keluar balik. Darah apa tu? Darah haid lagi. Masih lagi darah haid lagi. Masih lagi darah haid lagi sebab dia dalam tempoh 15 hari. Dia masih dalam tempoh 15 hari. Kalau bawah tempoh 15 hari ada keluar darah pada ketika itu dipanggil darah haid. Dia masalahnya yang darah keluar sejam keluar. Lepas tu besok baru keluar lagi sejam keluar. Itu masalah. Yang kita keluar dah tak keluar darah, kita cek tengok memang kering, darah tak ada. Besok keluar lagi. Macam mana keadaan tu? Masih keluar darah tu dia kena stop, kena tak payah, kena berhenti daripada sembahyang dia tu. Dia tak kena sembahyang, tapi apabila suci dia kena mandi balik dan dia kena sembahyang juga. Kan? Keluar balik. Sekiranya kalau dihitunglah darah tu kan, jadi maknanya hari pertama keluar 2 jam, hari pertama 2 jam, hari ketiga 2 sejam, hari keempat 5 jam, campur-campur sampai 15 hari dapat 24 jam. Itulah dipanggil haid yang tersembunyi. Itu dipanggil haid yang tersembunyi. Tempat tu saya tak nak panjang sangat cerita dia, kalau buka kan dia tak habis, kitab tu tebal tu. Saya tak baca, jadi ada permasalahan nanti baru kita tanya. Sebab kitab ni pun dia tak bahas panjang sangat tentang haid. Tapi siapa nak tanya boleh. Kalau nak ngaji kitab yang boleh bahas sikit, dia kitab tebal sikit lah. Ngaji tentang haid aja. Itu penting lah. Haid tak apa lagi kan, darah mustahadah, istihadah pun satu hal lagi pula. Itu semua lah tu. Itu paling panjang. Bila start keluar? Dia kira jam tu. Jam keluar tu. Tak, dia kira jam. Dia bukan kira hari, dia kira jam. Misal kata keluar haid pukul 8:07.51 malam kan. Sebab tu kena catat. Sebab tu haid ni diorang kena catat. Okey, 7:51 malam catat. 7:51 malam besok baru satu hari. Tu dia kira macam itu. Dia kira jam. Bila saat keluarnya darah tu. Dia bukan kira hari main langsam tak. Dia bukan kira langsam. Sebab tu dia kata sekurang-kurang haid sehari semalam iaitu 24 jam. Dia kira sebagai jam. Jadi haid tu dia kena jam. Sebab tu apabila haid putus-putus tu kan, sejam keluar, lepas tu terus tak keluar. Esok pula keluar 5 jam keluar. 5 jam je haid keluar. Lepas tu suci pula. Kan besok tak keluar pula. Lusa pula keluar lagi. Tu yang nak kira. Kalau dicampur-campur dapat 24 jam. Jadi itulah dia haid yang tersembunyi. Tu payah bahas bab haid ni tu saya cakap. Pening kepala pun berdarah. Kan Imam Ghazali rahmatullahi alaihi pun dia memikirkan haid pun sampai belakang anak murid dia pun nampak, adik dia pun nampak mata kasyaf tu darah keluar daripada jasad dia. Sebab apa? Dia tengah memikirkan tentang haid. Sebab masalah haid ni yang paling rumit. Banyak. Kalau dapat beli buku ni bagus ni baca tu. Ni tebal, ni cerita pasal haid je. Tengok tak? Ini jilid 1. Dia ada berapa jilid? 9 jilid. Cerita pasal darah saja. Tak berdarah nama tu. Itu saya cakap kalau baca kitab ni tak tahu bila habis. Banyak darah, banyak jilid dia. Ni pun dah tebal kan, tengok kan? Sebab tu dia bicara tentang haid ni memang
Memang payah nak cerita. Setakat nak tahu boleh lah. Nak mendalami betul-betul lah, kena khusus lah kitab tu kita baca. Kan? Jadi kalau baca tu je, yang bab lain susah nak baca sikit lah. Sebab tu saya cakap, maknanya kalau ada pertanyaan baru dijawab. Itu pun kalau boleh dijawab dengan segera. Kalau tak boleh jawab saya tangguh dulu. Sebab masalah haid ni kena hati-hati. Saya pun takut sekali nak jawab, kena rujuk balik. Sebab dia detail. Kena tengok balik. Tu dia. Itu darah haid tadi. Darah nifas iaitu darah yang keluar selepas beranak. Yang dimasukkan mengiringi beranak tu maknanya lepas. Sama lah macam takbir. Takbir mengiringi takbir imam kan. Mengiringi itu maknanya selepas imam sebut Roh Akbar tu baru kita angkat takbir. Tu pun dipanggilkan mengiringi. Bukan mengiringi itu serta serentak macam itu. Bukan gitu. Jadi yang masuk dalam haid pun sama, darah nifas pun begitu juga. Yang dikatakan diiringi itu bukan serta keluar anak tu. Mana selepas keluar anak, dah selesai semua keluar darah, barulah dinamakan darah tu darah nifas. Kalau sebelum ataupun berserta dengan bayi, itu bukan dipanggil darah beranak, dia dipanggil darah fasad. Darah rosak, darah fasad. Sebab tu kita kena faham juga tentang darah tu. Terutamanya bagi wanita. Tapi sini semua dah veteran, insya-Allah lah selesai tu masalah tu. Kan? Tapi kalau ada yang muda-muda, panjang juga nak cerita dia tu. Jadi dikata ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasad atau darah fasid, kotor sahaja. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Kalau sambung haid, dipanggil darah tersebut darah haid. Sebab apa? Dalam tempoh haid lagi. Maknanya dia beranak, dia sebelum beranak tu keluar haid. Kan? Kemudian setelah 5 hari, beranak pula dia. Lepas beranak tu pun tak panggil darah-darah nifas juga. Dia panggil haid lagi. Sebab apa? Dia dalam tempoh haid. Maknanya dia tidak ada nifas. Itu pun satu masalah lagi kan, pening kan? Jangan pening-pening. Sebab tu darah haid ni memang pening sikit. Umpama sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Nampak? Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan yang mengandung ada haid juga, inilah pula yang asahnya, yang lebih tepat. Senang je, apabila cukup lepas darah haid, dia keluar lagi darah. Tadi kan dia mula datang haid kan, habis tempoh haid, dia haid tu mesti sebelum tu dia datang haid. Bisa kata dia dah 5 hari haid dah. Lepas beranak keluar darah lagi kan. Darah tu darah haid. Darah haid cukup sampai 15 hari. Lepas 15 hari tu keluar darah. Kan? Keluar darah tempoh tu. Darah tu darah apa pula tu? Itu yang masalah tu. Tak apa, kita baca dulu tu panjang buat cerita tu nanti. Kan kejap lagi dia tengok warna pula, cair lah, kuning lah. Tu lagi pening. Jadi lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga, inilah kaul yang asahnya yang lebih tepat. Itu darah haid dan darah nifas. Kemudian masuk istihadah. Istihadah itu darah penyakit yang keluar ia bukan dalam masa haid dan bukan pula dalam masa nifas. Ini yang pening kepala juga. Sebab tu cakap darah istihadah ni pun lagi pening juga. Kan? Tapi darah nifas, dalam darah istihadah ni wajib sembahyang. Darah nifas ada darah istihadah wajib sembahyang. Bukan tak keluar darah, tapi kena pasti darah tu darah istihadah, kena sembahyang. Nak tak nak kena sembahyang. Kalau dia keluar kena basuh. Basuh macam kena orang kena penyakit silsil baul kan. Kencing bersama-sama. Dia lebih kurang macam gitu. Jadi dia kena nak sembahyang, dia kena bersihkan darah dia.
kemudian dia semayang. Itu kalau darah istihadah, dia tidak ada pengecualian. Sebab tu perempuan kena mahir dalam bab haid. Dia kena darah haid dan darah istihadah. Sebab tu dia kata istihadah itu ialah darah penyakit yang keluar ia bukan dalam masa haid dan bukan pula dalam masa nifas. Demikian juga darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur. Yang keluar daripada bawah umur dan daripada orang tua yang sudah putus asa. Bila nak dikatakan? Ini pun satu perbahasan tak lagi. Ada setengah mengatakan wanita ni yang dikatakan selepas daripada umur, ada yang dalam kitab dia mengatakan selepas umur 50 tahun keluar darah selepas tu, itu bukan darah haid lagi dah. Itu darah istihadah. Ada juga pendapat mengatakan pada usia 65 tahun. Tu kiraan dia. Banyak pendapat. Jadi tu yang kena perincikan tu. Sebab tu saya cakap yang pentingnya perempuan tu kena kenal darah dia dulu. Yang penting perempuan tu dia kena kenal darah dia. Sebab dia kena tahu sebab dia ada kaitan dengan ibadah. Semua ada yang umur 50 semua dah over lah. Semua yang muda lagi. Ada umur nak 36 jadi kalau umur tu saya cakap dia kita nak kategorikan darah tu. Kan pada usia bila darah keluar, tengok umur 60 keluar darah. Darah tu darah apa? Itu nak tahu. Setengah pendapat kata ada yang 50 tahun, umur dia capai 50 tahun, selepas daripada 50 tahun keluar darah tu dipanggil darah istihadah, bukan haid. Ada juga pendapat mengatakan pada usia 65 tahun. Ada harapan lah, mana yang umur 60 tahun tu haid dia. Ada harapan. Tak mustahil ni, benda ni adat. Saya cakap benda ni adat. Dua pendapat tu lah. 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Dia kan kena buka kan. Putus asa tu mana putus haid. Kita dia punya bahasa kitab tu kan, bukan saya cakap, kitab yang cakap. Mana haid tu putus, dah tak dipanggil lagi darah haid, dipanggil darah istihadah ataupun darah yang lain. Bahasa medik dia monopause lah, tapi kita guna bahasa lembut sikit. Maknanya masih fresh lagi lah. Ni nak kena cari balik lah. Tebal. Tadi saya lupa tanda. Saya kena tengok balik. Tadi dia tulis 50, 65. Itu setengah pendapat lah. Tengok kita nak pakai mana. Dia apa-apa pun yang kenal darah ni adalah wanita. Dia color dia tu. Tu dia sebab dia kena kenalkan color. Jadi dia tahu ni memang darah haid aku macam ni. Sebab tu dia kena tahu. Dia ada beza color. Kalau macam darah istihadah ni biasa dia merah je. Kalau darah haid ni dia kadang-kadang jadi color hitam, kadang-kadang jadi coklat gelap color dia. Jadi ini dipanggil darah haid lah. Kalau darah istihadah tu di darah dia cair sikit daripada darah haid. Jadi sebab tu apa pun kena rujuk wanita. Tu penting wanita tu ketika kita hantar. Kalau kita ada isteri kita, kalau ada isteri muda kan, kok ada isteri muda kan kena hantar tapi tak ada. Belum lagi lah. Sebab orang lelaki ni dia tak ada istilah putus asa. Dia sentiasa bekerja keras tu. Dia tak ada putus asa. Kan kok tengok tahu dah ada pula boy ada anak. Kan tanya ada anak. Tanya cik ada anak. Saya ada anak lagi. Ada anak lagi. Ada anak lagi tu kena jagalah. Tu ada anak ke? Ada. Tu dia.
Jadi itu bahagian nak dikatakan nak declare sebagai putus asa tu bila tempoh masa dia. Salah satunya yang pendapat mengatakan 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas, dan setengah lagi pendapat 65 tahun ke atas. Itu pun apa-apa pun perempuan kena kenal darah dia masing-masing. Jadi kalau luar daripada adat, kita biasa keluar darah kita faham darah haid kita kan. Harga kita memang kita tengok. Kalau tengok dia berubah aja. Tengok ni bukan haid ni. Ni bukan color biasa keluar ni. Jadi kalau bukan keluar biasa color tu, mana tu bukan haid. Itu bukan haid. Lepas tu keluar pula di masa yang bukan pada waktunya. Tu perempuan dia kena penting catat tu. Kalau dia tak catat time bila dia datang haid, itu memang masalah. Tak dapat lah. Tu kena rujuk betul-betul. Sebab tu masalah haid ni masalah yang paling besar juga dalam fiqh ni. Yang paling tebal bab dia antara dia dengan bab niaga. Dua. Haid dengan bab perniagaan. Bab buyuk pun bab yang paling panjang juga. Akan datang kan dia tak ada kat jilid pertama ni. Kalau nak beli jilid 2 esok. Bab perniagaan tu yang paling panjang juga. Tu banyak cerita itu. Tu dia. Jadi sekurang-kurang masa haid itu ialah sehari semalam. Tu dia kata 24 jam tu. Sehari semalam iaitu 24 jam. Dan sebanyak-banyak 15 hari. Sebanyak-banyaknya haid itu 15 hari, 15 malam. Dan ghalibnya kebiasaannya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Ini biasa. Kadang normal lah. Kadang-kadang ada juga terlebih sikit. Tapi kadang normal tu 6, 7 hari ataupun 8 hari, 9 hari. Biasa suami hafal. Time tu suami hafal. Dia hafal. Dia tengok telekung dah gantung gitu kan. Dah masuk mesin basuh. Telekung masuk mesin basuh dah faham. Itu orang lelaki lah. Jadi bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, bererti sekurang-kurang masa suci di antara dua haid 15 hari 15 malam juga. Tu dia. Kalau dah datang haid 15 hari 15 hari lagi tu itulah waktu suci. Apa dimaknakan waktu suci? Waktu yang wajib kena solat. Itu dikatakan waktu suci tu. Dan boleh buat perkara-perkara yang haram ketika haid. Itu dikatakan waktu suci itu. Jadi apa lagi? Dia kata apa? Lagi 15 bulan juga jika datang tiap-tiap bulan. Bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, bererti sekurang-kurang masa suci antara dua haid 15 hari 15 malam juga jika datang tiap-tiap bulan datang. Itu kadar normal lah. Kalau tiap-tiap bulan dia memang datang, itulah kadar dia. Dan tiada had bagi masa suci itu. Masa suci ni pula dia tak ada had. Kadang-kadang boleh jadi tak keluar haid. Masa suci dia tak ada had. Boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun. Dan mungkin ada perempuan yang tiada berhaid langsung seperti mana anak Nabi SAW, Siti Fatimah Zahra. Itu yang sebab dinamakan Fatimah Zahra, iaitu wanita yang tidak ada haid. Allah muliakan dia dengan ibadah, dia sentiasa melakukan ibadah. Itulah seorang-seorang anak Nabi yang tidak ada haid. Itu sebab nama dia Fatimah Zahra. Fatimah yang suci yang tidak ada haid. Itu dia kata ada juga berlaku wanita yang tidak ada haid langsung seperti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, emak kepada Hasan dan Husain. Itu dia. Kemuliaan tak datang haid tu bukan sakit. Tak datang haid tu Allah beri kemuliaan kepadanya. Sebab apa? Sentiasa boleh beribadah. Kalau datang haid kan susah nak ibadah. Kadang-kadang orang lemah iman datang haid, alhamdulillah datang haid, hari ni tak sembahyang. Ada setengah macam itu. Kalau orang yang betul-betul dia kuat ibadah, datang haid dia akan
rasa macam kekurangan. Rasa macam kekurangan. Kadang-kadang sifat tu Allah saja je datangkan. Satu nafsu kita nak buat ibadah kan ditahan. Ditahan kita pun tak buat. Dengan kita menahan itu dengan sebab kita taat pada perintah Allah, besar ganjaran dia. Itu pula kita kena faham pula. Allah yang datangkan darah tu supaya ujian bagi wanita. Sebab apa? Sebab wanita ni lebih sangat daripada lelaki sebenarnya. Pahala dia. Lagi dah kahwin kan. Kalau dia semayang berjemaah, kalau dia semayang kat rumah sekalipun, suami dia semayang kat masjid, kan? Suami dapat 27, perempuan dapat 28. Nampak? Besar tak? Besar. Seluruh ganjaran-ganjaran apa yang dia buat, dia jaga harta suami dia apa semua, apa yang suami dikerjakan dia pun juga dah dapat juga kebaikannya. Nampak? Sebab tu perempuan ni banyak. Tu yang dia stop sekejap bagi hate dulu. I hate you. Kalau datang hate ni lelaki cakap I hate you. Jadi kena jaga. Sekurang-kurang masa nifas ialah 1 detik, iaitu 1 lahzah. 1 saat lah. Sekalipun darah yang keluar itu sedikit. Walaupun sedikit. Kalau nifas berbeza pula. Walaupun keluar di sesaat je. Tup. Keluar setitik saat je. 1. Lepas saat yang kedua tak keluar. Darah yang keluar setitik tu dipanggil darah nifas. Nak macam mana darah nifas tadi? Daripada tempoh dia keluar beranak tadi. Selama mana dia tak melepasi 15 hari. Dalam tempoh 15 hari keluar darah. Darah itu dipanggil darah nifas. Itu kena faham. Dengan syarat tidak ada darah haid lah sebelum yang bersambung sebelum tu. Kalau keluar selepas itu, selepas 15 hari baru keluar, itu bukan darah nifas, itu adalah darah haid. Lepas tempoh dia beranak tu, lepas dia beranak, selama tempoh 15 hari tu, dia tak keluar darah, dia tak, lepas keluar beranak, dia tak keluar darah. Tapi dalam masa 15 hari, hari ke-14, keluar pula darah. Jadi darah yang hari yang ke-14 tu, dipanggil darah nifas. Sama juga haram semayang. Sama hukum dengan haid. Jangan risau. Sama macam haid juga. Tak payah semayang. Seronok. Ya. Haid nanti kejap lagi. Dia cakap bawah kan. Sebanyak-banyak apa? Nifas tu berapa banyak? Kejap lagi kita tengok. Jadi sekurang-kurang masa nifas dah 1 detik, 1 lahzah. Sekalipun darah yang keluar itu sedikit. Dan sebanyak-banyaknya selama 60 hari, 60 malam. Dan biasanya 40 hari, 40 malam. Itu biasa pantang tu. Pantang 40 hari. Sebab apa? Darah banyak keluar, lemah badan. Itu apabila darah banyak keluar, badan lemah lah jadi. Jadi tu yang dia kata pantang 40 hari tu. Anda jaga badan dari lausu, lepas beranak tu pun dah ponek lah kan. Lepas tu darah asyik keluar je. Makan pun masa mengandung teri pun tak apa-apa lalu nak kan. Jadi dia tu yang darah dia punya pantang darah keluar tu Allah sebenarnya kalau tengok hikmah dia Allah Taala bagi rehat dekat dia. Nampak? Hikmah dia pula kita nampak Allah Taala bagi rehat pada dia tu. Supaya dia dapat bertenang. Kalau tidak dalam keadaan sakit-sakit dia beribadah kan susah. Kan rasa susah. Tapi kalau orang takwa ni dia tak rasa susah lah. Tapi untuk kita yang orang yang tahap iman kebiasaan ni kan, iman yang belum dapat tahap maksimum lagi, itulah keadaan kan apabila susah sikit, sakit perut pun susah nak semayang. Kan? Ni kan beranak lagi lah susah semayang. Dengan nak jahit dia lagi apa macam-macam lah susah. Kalau kasih lelaki beranak agak macam tahu macam mana tak? Sekurang-kurang masa orang mengandung bunting ialah 6 bulan 2 detik. Inilah pendapat yang mu'tamad, iaitu orang yang bunting bukan mu'tamad apa, maknanya kebiasaan. Boleh dikatakan 6 bulan 2 detik yang dikatakan yang boleh dihukumkan sebagai anak dia.
Dia masukkan 2 bulan, 6 bulan 2 detik itu dimasukkan, maknanya boleh binkan kepada bapaknya. Tu kira anak tu anak sah taraf. Sebab tu kalau nak tengok kalau nak dibinkan kepada anak dia tu, maknanya dia nak binkan anak tu nak binkan kepada bapak dia tu, syarat. Sebab tu pihak hospital, pihak pendaftaran dia nak tengok sijil ni nikah. Pukul berapa akad nikah. Kalau dalam kitab pula dia kira time bila start bersetubuh. Misal kata pukul 10 malam, pukul 10 malam dia. Pukul 10 malam dia baru buat kerja Jadi nak kira dia tu pada start pukul 10 malam buat kerja tu. Hari pertama dah kahwin tu jam 10 malam, lepas dia nikah lah 10 malam dia buat bersetubuh. Maknanya 10 malam 6 bulan yang kedua, apabila capai 6 bulan pukul 10 tu, pukul 10 tu 2 detik itu, 2 saat itu kan, selepas itu baru anak tu dikira anak sah taraf. Boleh dibinkan. Walaupun ada berlaku, misal kata ada berlaku sebelum tu dia buat hubungan luar nikah, orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu, tapi anak tu memang anak luar nikah. Anak tu mana dia buat hubungan tu, dia dah ada isi dah sebelum dia nikah tu dah ada dah. Tengok capai pada waktunya tu 6 bulan lebih dia keluar anak tu. Anak tu boleh dibinkan kepada bapak dia, boleh dibinkan kalau tak tahu. Jelas bahawa anak itu kita tak tahu pun dia tu zina. Boleh daftar atas nama anaknya. Perlakuan dia tu besok di akhirat. Perlakuan yang tentang zina dia tu besok wa yuhasibu 'ala Allah. Allah yang akan hisap tentang perkara itu. Jadi tentang kita nak hukum boleh tak bin ke tak boleh bin ke dia dalam syariat, boleh binkan dia kepada bapaknya. Syarat dia tu 6 bulan 2 detik. Faham? Jadi itu perkara yang kita kena tahu. Kan? Kalau kita tak cukup daripada itu, tak dipanggil anak sah taraf. Yang ni masa yang singkat, iaitu masa kerana jima' selepas akad nikah. Ni dikira jima' selepas akad nikah dan masa mengeluarkan anak. Dan sehabis-habis lama orang yang mengandung 4 tahun. Manakala yang biasa 9 bulan. Tengok kontak kaki bawah tu. Dia kata apa? Pegangan ulama pada menentukan masa haid. Ni maknanya menentukan pada masa haid, masa nifasnya, masa istihadah dan masa bunting itu ialah dengan apa ni? Istiqra'. Dengan istiqra' iaitu dengan maknanya iaitu selidik. Dia mestilah istiqra', mesti selidik. Jangan tak selidik. Bukannya main declare je. Selidik betul-betul. Kena selidik betul-betul, kan? Dan kajian oleh Imam Syafi'i sendiri pada perempuan Arab didapati kebanyakan bagaimana yang tersebut itu ni dipetik dari kitab Bujairimi. Jadi maknanya kata yang kebiasaan 9 bulan itu, mengandung 9 bulan itu telah dibuat kajian. Bukan Imam Syafi'i ni main bubuh je. Dia telah buat kajian baru diletakkan hukum. Yang 4 tahun tadi tu Imam Syafi'i sendiri mengandunglah dia dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Ni benda luar adat. Kebiasaan adat 9 bulan lah. Ada sendiri Tuan Guru Ustaz Rauf sendiri, Tuan Guru saya kan. Dia sendiri isteri dia mengandung setahun. Hospital dah suruh dia beranak. Tapi dia tak nak. Dia kata sebab belum nak keluar lagi. Apabila keluar normal beranak dia. Elok sihat anak dia. Benda tu luar adat. Kalau kita pergi hospital, memang perkara yang luar adat dia memang tak boleh dah. Kang nanti dia takutkan kita. Kang anak ayu mati, saya tak tanggungjawab Padahal mengandung boleh sampai 4 tahun, tak ada masalah pun.
Tapi pasal iman kita lemah tu. Kan? Itu yang kita banyak nak ikut adat. Banyak sangat ikut adat kebiasaan. Jadi apabila banyak ikut adat, itulah jadi keluar jugalah anak tu. Kan? Tapi sebenarnya boleh tahan lagi. Sebab sebanyak-banyak dalam kitab fiqh ni, selama-lama mengandung itu 4 tahun secara kebiasaan 9 bulan. Ada orang yang lebih daripada tu. Contoh dah ada dah. Kan, cukup setahun baru keluar. Ada. Tak ada masalah pun. Haram atas yang berjunub, wallahu alam. Cukup itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan ni banyak kan? Ni kai sugi siapa nak ada bawa Mana Cik Aizul tadi? Haji Aizul bawa ni. Mungkin dia ada, dia bagi saya satu ni, mungkin dia bawa ni. Syarat dia. Siapa nak dapatkan kai sugi boleh di luar. Rasa lepas kuliah. Wallahu alam. Tak ada rasa cukup kot. Yang kepala saya pun berdarah agak dah fikir. Kan? Kalau ikut untuk diri sendiri sebenarnya cukup, lepas untuk diri kita cukup Mana untuk masing-masing, sebenarnya masing-masing fiqh terhadap lepas fardu ain masing-masing selesai Mana kalau bab haid, kalau kita sebab tak ada haid, tak ada masalah. Kalau kita kahwin, kita tak tahu, kita kena hantar isteri kita lebih belajar. Kita tak tahu pasal masalah haid kan, sebab tak ada masalah tu kat kita tak ada masalah kan. Tapi kalau isteri kita, kalau kita tak nak hantar isteri kita sanggup tak sanggup dia kasih dia keluar, sayang bona dengan isteri, bungkus dengan nasi lemak bungkus kan, tak nak kasih keluar. Jadi dia kena standby lah, dia kena mendalami ilmu tu, dan supaya dia sampaikan kepada isteri, wajib pula pada ketika itu. Kalau dia tak benarkan isteri dia pergi belajar, wajib bagi diri dia belajar ataupun mengajar. Kalau dia tak boleh mengajar, dia kena belajar dan dia kena sampai. Setiap kali dia belajar, dia kena sampai. Setiap kali dia belajar, dia kena sampaikan kepada isteri. Kalau tidak, kena isteri pergi. You kena pergi belajar. I tak tahu. Lepaslah kita punya tanggungjawab sebagai suami. Kalau tidak, memang borek besok di akhirat, kita akan dituntut juga. Suami dan tak bagi keluar. Cemburu ya lebih. Kan dia tak kasih keluar. Jadi, kenalah kalau macam itu keadaan mana kita kena mendalami ilmu tersebut dan ajarkan kepada isteri kita. Wallahu a'lam. Buat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سجميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم إنه ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.